Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau, barisan kepimpinan, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan dalam masa yang sama kita berada dalam satu majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ni malaikat mendoakan kita dengan doanya Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, engkau ampunilah mereka. Ya Allah, ya Allah, engkau rahmatilah mereka. Moga-moga sepanjang dalam majlis ilmu ni Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah merahmati kita, Allah membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak sambung sedikit lagi daripada surah Al-Fatihah, iaitu bahagian yang kedua dalam surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Seperti mana dalam sebuah hadis kursi, Allah apabila mana hamba-Nya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah pun kata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah untuk hamba aku dan untuk hamba aku apa sahaja dia minta daripada aku. Jadi insya-Allah selepas daripada ni kita akan masuk pada satu kisah yang saya sangat-sangat suka. Saya suka sangat kisah ni yang ada dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf AS. Sebab apa saya nak bawa kisah ni? Sebab kisah ni dia menceritakan tentang keluarga. Saya berasal daripada Kelantan dan di pejabat agama saya lebih kepada pegawai runding cara, walaupun saya pegawai dakwah di sana, timbalan qadi. Tapi saya banyak bawa tugas-tugas saya ni, antaranya tugas saya yang paling banyak saya berperanan dekat sana sebagai pegawai runding cara, iaitu datang suami isteri datang mengadu masalah-masalah lah. Dan apa yang saya dapat tengok lah, sebenarnya ni semuanya bermula daripada kita lah sebagai ibu bapa. Saya pun dah jadi seorang ayah dah, walaupun anak saya baru berumur 6 tahun. Tapi sangat-sangat penting untuk saya terapkan pada dia ilmu-ilmu yang wajib ada bagi seorang wanita. Macam apa, keluar pakai tudung. Tu anak saya umur 6 tahun. Bila keluar rumah pakai tudung, walaupun dalam rumah tu ada je bukan mahram, tapi sebab belum keluar rumah lagi kan, dia belum pakai tudung lagi kan. Kalau pakai baju lengan pendek, dia kata, "Papa, mana sweater kakak?" "Kenapa?" Ni aurat cakap baru umur 6 tahun. Dengan jaga solat, benda-benda penting. Walaupun solat ni Nabi kata suruhlah anak kamu solat bila dia berumur 7 tahun dan pukul dia umur 10 tahun. Kalau suruh umur 7, ajar umur berapa? Kita faham 7 lah. 7 tu baru start. Bukan 7 start, 7 tu suruh. 7 tu suruh solat.
Maknanya kita kena tekankan dia. Kita kena paksa dia. Cuma belum hukum lagi. Kita kena paksa dah sikit-sikit. Bangun subuh. Lepas tu dengan solat. Kalau musafir, anak saya tahu, kalau jalan jauh je, papa solat isyak 2 kan? Solat maghrib 3, solat isyak 2 kan? Kalau solat zuhur asar, papa solat zuhur dengan asar 2 kan? 2-2 kan? Sekurang-kurangnya dia tahu benda tu, walaupun niat dia tak tahu dia niat apa. Kalau niat tamam dia boleh. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala, yang tu boleh. Tapi untuk jamak qasar tu mungkin belum boleh lagi. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu. Kalaulah disuruh pukul umur 10, Nabi perintahkan untuk suruh anak solat tu umur 7, maknanya bila kita kena ngajar dia. Selewat-lewatnya umur 4 tahun kena ngajar. Ajar anak solat ni selewat-lewatnya umur 4 tahun. Selewat-lewatnya. Lewat dah tu. Memang saya ajar anak saya solat masa dia berumur 4 tahun. 4 tahun. Tahun lepas, masa kena COVID dalam bulan 4 tu, Alhamdulillah saya dapat COVID, kena COVID-19 tahun lepas, dan sejak tu lah dia duduk dengan saya. Memang saya tak ada manja-manja lah. Kalau dengan mak dia memang manja sikit. Dengan saya tak ada manja. Dengan saya bangun solat, saya angkat dia, diri. Bangun. Jangan baring. Pergi ambil semayang, jom solat subuh. Kita ajar dia. Sebab apa? Ada satu kes lah datang jumpa dengan saya lah. Benda basic yang tu tentang hidup kita dalam beragama. Ni hidup dalam berkeluarga. Benda basic, sangat-sangat asas. Nak kahwin kena ada ilmu ni. Tahun 2019 ada seorang awal 2020 ataupun awal 2021, gitulah lebih kurang. Rasa macam awal tahun lepas sebenarnya. Masa saya di Kelantan lagi. Ada seorang lelaki ni datang jumpa dengan saya dengan isteri dia. Saya tengok ada anak 3 orang lah. Ada anak 3 orang. Agak besar lah. Umur lah dalam 9 tahun, 10 tahun gitulah umur dia. Rasa 9 rasanya. Dajah-dajah lagi. Kemudian dia kata, Ustaz, saya baru teringat. Pada saya nikah tahun 2011. Dan masa dia gaduh dengan isteri dia dulu 2012 lebih kurang. Masa tu dia baru berumur 18 tahun lebih kurang lah masa tu. Dia nikah awal orang Kelantan. Biasalah orang kampung-kampung nikah awal dah tak tahu nak buat apa. Tu cara yang salah. Tak tahu nak buat apa, nikah. Tu pelik tu. Ibu apa zaman sekarang kan? Kalau dia dah tak tahu macam mana cara untuk buat anak dia lagi ni, tak tahulah. Allah malahnya bagi dia nikah lah. Bagi nikah lagi bunuh. Jangan bagi nikah. Orang macam ni jangan bagi nikah. Kita ibu bapa bila kita malah jaga anak, kita suruh dia nikah. Tak boleh. Tak boleh. Jangan bagi dia nikah. Kalau dia nikah, dia akan menyusahkan orang lain. Tidur tahu. Nikah lah. Tidur tu suruh nikah. Yang suruh nikah tu yang rajin duduk dapur, yang rajin baca Quran ke, yang rajin baca buku. Malah tu suruh nikah. Malah tu jangan bagi nikah lagi. Selagi mana tak rajin, selagi tu jangan nikah. Sebab kita nak bagi pinjam pada seseorang, kita nak bagi dalam keadaan yang punah ke, kita nak bagi dalam keadaan yang molek. Adab dia. Dari situ adab lah. Kita nak bagi pinjam kita tu, tapi kita tu punah tu pinjam lah. Tak boleh lah. Beki dulu. Kalau kita betul kita nak bagi pinjam pada orang, kita kena bagi dalam keadaan yang baik. Bukan bagi dalam keadaan yang buruk. Mesti bagi dalam keadaan yang terbaik. Sebab apa? Itu adalah amanah. Jadi datang pada saya, dia kata, Ustaz, saya baru teringat tahun 2012 tu saya tertalakkan isteri saya dengan talak 3. Anak 3 orang dah. Saya tertalakkan isteri saya dengan talak 3, dia kata. Dia kata, lepas tu sekarang ni macam mana? Masa tu saya marah sangat-sangat. Saya marah sampai hilang akal. Dia kata, tak boleh ni. Dalam hadis Nabi, raf'ul kalam an salas, 3 diangkat kata-kata tu terhadap tiga orang ni je. Yang pertama orang yang tidur, ngigar. Yang kedua orang gila. Dan yang ketiga budak kecil. 3 ni je. Kalau 3 ni cakap, raf'ul kalam, terangkat. Orang gila, tiba-tiba dia ceraikan isteri dia. Tak ada talak. Walaupun dia ada penyakit orang yang gila dalam masa tertentu je. Sekejap gila, sekejap okey. Tapi masa gila tu, dia lafazkan talak. Talak tak jatuh dalam keadaan gila. Tapi dia dalam keadaan marah. Marah tak dikira. Marah bukan dalam kategori gila.
Marah dalam kategori emosi sahaja, dia bukan gila. Gila ni rosak pada akal dia. Jadi dia lafazkan talak. Lepas tu sekarang baru teringat, dan akhir sekali dia baru teringat, dan dia pun laporkan pada buka fail lah di mahkamah, dan mahkamah sahkan penceraian tu, dan talak 3, jatuh talak 3. Bayangkanlah macam mana dengan status anak tu. Anak tu baru darjah 2, darjah 3, kemudian dia akan lanjutkan pelajaran di peringkat universiti, kemudian tuan-tuan dan puan-puan pun hantar anak lelaki pergi belajar dekat U yang sama dengan anak dia, kemudian berjumpa, bercinta, dan akhir sekali buat keputusan untuk berkahwin. Kita tengok, oh ada mak pok, maknanya anak yang sah tara, sedangkan anak yang tak sah tara. Macam mana dengan wali dia, macam mana dengan perwalian dia, sah ke tidak perkahwinan tu, macam mana pula dengan generasi-generasi yang selepas tu. Apa yang terjadi dengan generasi kita pada masa akan datang. Bayangkan kalaulah macam tu, sebab tu benda ilmu basic bagi seorang yang nak berkahwin, wajib bagi dia tahu tentang ilmu-ilmu perkahwinan, dari sudut penceraian, dari sudut rujuk, dari sudut lafaz-lafaz yang boleh membawa kepada penceraian. Wajib tahu. Kita buat kursus pra-perkahwinan tapi sekadar datang untuk ambil sijil. Sebenarnya yang kita terapkan tu untuk apa? Untuk dia tahu ilmu-ilmu tu. Ada yang datang jumpa dengan saya, dia tertaklikkan isteri dia dengan talak 3. Ada satu kes di KB Kota Baru, itu dijeli. Di KB ada seorang lelaki ni, dia cemburu sangat-sangat dengan isteri dia. Cemburu sebab isteri dia asal waktu rehat pergi makan dekat kedai tu, pergi makan dekat kedai tu. Dah macam mana kedai tu dekat dengan office dia makan situ lah. Tapi owner kepada kedai tu laki muda. Jadi dia suspek isteri dia ni ada hati dengan laki tu. Sampaikan dia taklikkan isteri dia bergaduh, cakap kalau kau cakap lagi, kau berbual dengan lelaki tu, jatuh talak 3. Talak 3 selalu dia bagi. Allah, cepatnya, mudahnya bagi talak 3. Bagi 1 lah dulu kalau betul marah pun. Dia bagi 3 selalu dia bagi. Kalau kau berbual dengan lelaki tu, jatuh talak 3. Jadi start daripada situ, isteri dia nak tahu dia nak pergi makan mana lagi. Kita perempuan biasalah, dia suka makan kalau dekat tu sedap, makan situ lah. Jadi bila dia makan tu, dia order gini lah, tunjuk. Makan apa yang dia nak? Tunjuk lah. Buah tak boleh dah. Buah je tak nak. Hari pertama okey, kedua okey, ketiga okey, berterusan lah, memang okey. Tapi sampai satu masa, dia bayar duit, ditakdirkan Allah, dia lupa ambil baki. Lupa ambil baki. Kemudian yang owner ni pun panggil lah, kak, tunggu sekejap. Dia tunggu. Dia bagi duit baki. Dia pun cakap terima kasih. Orang dia pun cakap sama-sama. Datang ke pejabat mufti, dia tanya apakah status perkahwinan dia. Yang ni dia tanya kepada mertua saya. Mertua saya di Jabatan Mufti masa tu. Kemudian tanya, apakah status perkahwinan dia? Jatuh talak 3 tu. Sebab berbual ni maknanya kita interaksi antara dua orang. Bukan bercakap lain, kalau berbual lain, interaksi antara dua orang. Terima kasih, sama-sama. Sebab itulah ilmu ni penting. Kita tengoklah peringkat umur anak kita. Dan dalam peringkat umur mana kita nak terapkan ilmu apa pada dia. Nak kahwin, kita pastikan anak kita tahu tentang ilmu dalam fiqhul munakahat. Nak apa-apa sekalipun, dalam ibadat mesti tahu. Dalam taharah, bila anak kita dah masuk umur 9 tahun bagi perempuan, dah sampai umur balik, maka dia kena tahu tentang ilmu fiqh wanita. Kena tahu, wajib tahu. Macam mana haid, kalau haid yang tak menantu, kalau lebih daripada 15 hari jadi macam mana? Wajib tahu. Kalau isteri tak tahu, kalau anak tak tahu, pok wajib tahu. Kalau tak tahu, kena bagi dia tahu, bawa kepada orang yang tahu untuk ajar pada dia. Sebab tu kita kena wujudkan satu suasana ilmu dekat rumah tu. Sebab dia ada ilmu talibul ilm, tulibal ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni fardu. Fardu terbahagi pada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ainnya apa? Fardu kifayahnya apa? Tapi orang sekarang dia lebih tumpukan kepada fardu kifayah. Doktor. Fardu kifayah doktor ni. Fardu kifayah wajib terhadap satu tempat tu. Ada wakil cukup. Engineer fardu kifayah, arkitek fardu kifayah.
Tapi ada yang fardu ain yang wajib atas diri sendiri. Antaranya apa? Dalam ibadat ni banyak pula. Ada taharah, ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji yang berkaitan dengan dia. Dan juga kalau berkahwin tentang munakahat. Itu penting jangan kita lalai dalam dalam mewujudkan suatu ilmu dalam rumah kita untuk anak-anak kita. Sebab apa? Untuk bukan saja masa depan kita, tapi masa depan kita duduk kubur sana nanti. Kalau takut Allah, kalau ditanya adakah kita telah menjalankan tanggungjawab yang fardu ain tu. Okey, tu sedikit perkongsian untuk malam ni sebelum kita masuk ayat yang ke-6 dan yang ke-7, iaitu bahagian yang kedua, qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membahagikan solat, iaitu surah Al-Fatihah, kepada dua bahagian di antara aku dengan hamba aku. Mana untuk Allah kita selesai belaka dah. Pada hari Jumaat minggu lepas subuh kita selesai sampai ayat yang ke-5. Kita masuk ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Allah kata hadza li 'abdi. Inilah untuk hamba aku. Itu tadi solat tadi tu. Kita baca surah ni Al-Fatihah ni, Allah jawab setiap ayat daripada ayat yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani 'abdi. Hamba aku puja aku, sukanya aku. Ar-Rahmanur Rahim, asna alayya 'abdi. Malik yaumiddin, majidani 'abdi. Oh, hamba aku agungkan aku, besarkan aku ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dengan hamba aku je. Orang lain tak boleh kacau. Ni untuk aku dengan hamba aku ini. Antara aku dengan hamba aku, wali 'abdi ma sa'al. Untuk hamba aku apa sahaja yang dia minta. Oh, apa yang kita nak minta ni? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti mana kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairu ma tatlubuhu minhu huwa ma talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan kita nak minta dengan Allah ni, kita minta apa sebenarnya? Banyak benda kita nak minta. Kita nak minta kaya, kita nak minta sehat, kita nak minta comel, banyak benda kita nak minta. Tapi apa yang paling utama sekali kita minta, khairu ma tatlubuhu minhu. Sebaik-baik permintaan yang kita nak minta dengan Allah, huwa ma talibuhu minka, adalah permintaan supaya kita dapat melaksanakan apa yang Allah tuntut untuk kita buat. Salat. Ya Allah, tadi masa mandi tadi, ya Allah mudahkanlah aku, jalan aku untuk menuju ke rumahmu, ya Allah. Aku nak solat maghrib berjemaah, ya Allah. Aku nak mari kuliah, ya Allah. Aku nak bagi buat baik, ya Allah. Kita kena minta dengan Allah. Bukan senang. Bukan senang. Dia yang bawa kita ni adalah yang dorong kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu jalan yang lurus? Kita ambil dari sudut saintifik. Jalan yang lurus ni maknanya jalan hidayah lah. Jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada Allah. Tapi apakah itu lurus? Masa saya belajar dulu dekat sekolah rendah tu, sekolah rendah, sekolah menengah gitulah, dia parallel line, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Iaitu jarak yang terdekat daripada dua titik. Ni titik A, titik B. Mana jarak yang terdekat? Ni kan, antara ni dengan ni, inilah jalan yang terdekat sekali. Mana inilah jalan yang lurus. Tapi tuan-tuan pernah ke tengok jalan yang lurus dalam hidup ni? Pernah ke kita lalui jalan yang lurus? Ada je masalah dia. Apakah yang dimaksudkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ni? Apakah itu jalan ataupun matlamat kita yang kena lurus ni? Sebab kadang-kadang kita kata aku nak nikah ni kerana Allah. Tapi last sekali berubah. Aku kerja ni kerana Allah. Tapi akhir sekali berubah. Aku nak jadi pemimpin. Aku nak pimpin orang kerana Allah. Last berubah, kan? Bila orang dah suap dengan sesuatu yang lumayan, berubah dah arah. Apa itu jalan yang lurus? Dia bukan jalan yang lurus, tapi matlamat tu kena sentiasa lurus. Jangan bengkok-bengkok. Kalau tuan-tuan, siapa yang pernah hiking, naik panjat gunung, macam mana nak pastikan dia sampai ke puncak? Tengok puncak. Pastikan puncak tu dekat dengan kita.
Macam mana cara untuk pergi ke KLCC? Siapa yang pernah pergi KLCC? Boleh tak tuan-tuan menuju ke KLCC dalam keadaan KLCC dekat belakang? Tak boleh kan? Dia kena KLCC tu dekat depan. Oh, sampai KLCC. Tuan-tuan nak pergi ke KLCC tapi tuan-tuan membelakangkan KLCC. Mana sampai KLCC? Dia kena ikut KLCC. Dia tengok pastikan masa saya belajar dulu dekat U dulu, saya lepas habis exam saya akan pergi makan dekat KLCC. Beli roti, makan dekat KLCC. Sedap makan KLCC malam-malam kan. Lepas habis exam pakai baju kemeja putih tu, lepas habis exam tu, terus pergi ke KLCC naik motor. Jalan saya tak tahu. Saya tak ada tengok signboard. Cuma saya tengok KLCC dekat depan je. Pastikan KLCC tu berada dekat depan saya. Kalau dia berada dekat kanan, saya akan belok kanan. Kalau dia berada dekat sebelah kiri, saya akan belok kiri. Hidup kita ni macam perjalanan je. Hidup kita macam perjalanan. Tuan-tuan mula ada basikal. Mula jalan kaki, nak pergilah KLCC tu. Jalan, Allah letihnya. Nak naik basikal lah, cepat sikit siapa. Beli basikal kerana apa? Kerana apa kita beli basikal tu? Untuk apa? KLCC kan? Tu maknanya. Tuan-tuan belilah kereta apa sekalipun yang tuan-tuan suka. Yang penting niat tu untuk apa? Tuan-tuan belilah kereta besar mana yang tuan-tuan nak. Tak apa, carilah dunia, tak ada masalah. Yang penting niat kita tu apa? Pastikan niat kita tu lurus seperti mana yang kita nak. Nak beli basikal, letih lah jalan kaki ni. Nak pergi KLCC jauh lagi ni. Nampak dah KLCC dekat depan. Tapi jauh lagi nak naik basikal. Naik basikal, kayu. Tengok ada orang tahan. Bang, nak tumpang sekejap. Nak pergi mana ni, Dik? Saya nak pergi ke KLCC. Naiklah. Tujuan sama. Jom kita nikah. Tu nama pernikahan tu. Pernikahan ni hanya berlaku bila mana dia ada tujuan yang sama. Kalau tujuan dah lari, dia akan berlakunya penceraian. Tak ada seorang pun yang bernikah tanpa tujuan yang sama. Betul tak? Masa tunang tu bergaduh, putus tunang. Sebab apa? Sebab tujuan lain rupanya. Kita harapkan yang ni, rupa-rupanya dia tak usah hak ni, kita nak hak ni. Akhir sekali putus tunang. Bernikah, sebab tu dalam penceraian ni bukan satu benda yang aib. Penceraian bukan satu benda yang aib. Dia kenapa berlakunya penceraian? Sebab tujuan tu dah berbeza dah. Tujuan dah tak sama. Sebab tu berlakunya penceraian. Naik lagi, bawa lah 2 orang. Allah beratnya. Tak apalah, kita beli motor. Beli motor kerana apa? Nak pergi mana? KLCC. Nampak ada budak pula tahan. Pakcik, nak tumpang. Okey, kita bawa lah budak tu. Budak tu siapa? Anak kita. Pastikan anak kita ni ikut tujuan yang sama dengan kita. Jangan biar dia tercicir. Naik motor. Abang, lapar lah abang, nak makan. Jom, singgah dulu kedai makan. Singgah kedai makan. Untuk apa? Dapat tenaga untuk teruskan lagi perjalanan menuju ke KLCC. Mudah je hidup ni. Gitu je. Hidup ni macam perjalanan. Abang, baju dah lusuh lah abang. Jom bang, pergi beli dekat Sogo. Dah nak sampai KLCC tu. Dah sampai dekat Sogo. Tukar baju bang, kena hujan panas, baju dah lusuh. Jom. Untuk apa beli baju? Untuk pergi ke KLCC. Tujuan tu. Itulah mustaqim. Kita nampak, kita tetapkan pendirian kita tetapkan matlamat kita menuju ke arah matlamat yang satu. Mustaqim. Itulah yang lurusnya. Jalan bergebengkok. Tak ada jalan yang lurus dekat atas muka bumi ni. Tuan-tuan nak buat baik, makin itulah adanya ujian, adanya halangan, adanya tribulasi. Macam-macam ada. Masa kita nak buat, masa itulah adanya halangan. Tak ada orang pun yang buat baik, Allah mudahnya buat baik, tak ada. Semua mesti ada halangan. Nabi pun penuh dengan halangan. Tapi yang penting sekali tujuan kita. Kita punya matlamat kita dalam kepala kita ni, niat kita. Niat kita lah yang perlu kita luruskan. Bukanlah jalan tu yang kita cari jalan yang lurus, sebab tak ada jalan yang mudah dalam agama ni. Tak ada jalan yang mudah dalam agama ni. Kalau ada jalan yang mudah, Nabi, para sahabat tak perlu sampai nak perang, tak ada sampai yang sanggup syahid, tak ada sampai yang mati, tak ada. Kalau jalan untuk agama ni jalan yang mudah. Semua jalan dalam agama ni adalah jalan yang susah. Ada benda yang kita kena korbankan. Itulah maksudnya ihdinas siratal mustaqim, iaitu matlamat kita tu kita istiqamahkan di atas jalan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat. Ayat yang ketujuh ni sebenarnya dia menceritakan hampir lebih kurang separuh daripada Al-Quran. Sebab kalau kita baca surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas, dia akan merujuk kepada 3 golongan ni sahaja. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau kurniakan nikmat ke atasnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Walaupun ulama telah mensyarahkan ayat ni dengan dia memberikan tafsiran an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, 4 golongan ni. An'amta alaihim, yang Allah kurniakan nikmat ke atasnya. Maghdubi alaihim ni ulama mentafsirkan orang ni adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan juga ad-dallin ni merujuk kepada orang-orang Nasrani. Tapi apakah ciri-ciri an'amta alaihim? Allah tak sebut ini orang yang beriman, ini orang Yahudi, ini orang Nasrani. Cuma Allah nak suruh kita tengok an'amta alaihim ni dari sudut ciri-ciri dia. Siapakah dia orang yang Allah kurniakan nikmat? Apakah ciri-ciri yang Allah kurniakan nikmat? Apakah ciri-ciri orang yang Allah murkai? Dan apakah ciri-ciri orang-orang yang sesat? Nak bagi satu perumpamaan lah. Nak bagi satu perumpamaan, analogi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contohlah, ada seorang ibu ni dia bau salin. Ada 3 orang anak. 3 orang anak. Dia orang Kelantan ni. Orang Kelantan duduk hujung sekali dekat Kata Panjang sana. Orang kaya. Orang perempuan paling kaya sekali dekat Kelantan. Kalau sengaja 80% daripada tanah dekat Kelantan tu milik dia belaka. 80% bertanah dekat Kelantan tu milik dia belaka. Kerajaan sewa dengan dia. Contohlah. Kerajaan sewa dengan dia. Tapi dia nak bagi pada anak dia ni, tak boleh lah. Aku nak bagi benda yang berharga ni, mesti aku kena uji. Betul tak? Liya berduakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji siapa yang paling baik di antara kamu. Nak bagi benda yang besar ni, kena uji. Nak bagi anugerah yang besar-besar ni, kena uji. Nak bagi hadiah 100,000, nak bagi hadiah 1 juta, mesti ada uji. Baru bagi macam tu je. Dia kena ada ujian. Macam tu juga kita nak bagi hadiah reward kepada anak kita. Bukan senang, abang nak bagi 1,000. Tak, mesti ada benda kita minta dibuat. Dapat SPM 7A dulu, ke atas. 8A ke atas, abang bagi 1,000. Abang bagi kereta. Mesti kita nak dia buat sesuatu. Kalaulah kita pun nak dia buat sesuatu untuk dapatkan benda yang bernilai, apatah lagi Allah. Allah nak bagi sesuatu yang sangat-sangat mulia. Satu yang sangat-sangat besar. Takkanlah Allah nak bagi free je. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Macam tu juga dengan si ibu ni, dia ada tanah 80% tanah Kelantan tu milik dia belaka. Nak bagi anak dia main-main mana boleh. Setara tanah dekat Kelantan, satu lot pun dekat dengan 100,000 ringgit. Bayangkan 80% daripada tanah Kelantan tu milik dia belaka. Berapa juta, berapa bilion nilai tanah dekat Kelantan milik dia saja. Jadi dia pun hantarlah anak dia untuk diuji dekat Johor sana. Kecek lagi. Dah hantar kepada seorang ayah ni yang duduk dekat sini, Mersing seorang, dekat Kota Tinggi seorang, dekat Johor seorang, JB seorang. Diamanahkan kepada ayah ni untuk jaga. Jagalah dia, duit semua aku bagi belaka. Jangan risau. Duit perbelanjaan untuk anak ni aku bagi belaka. Kau jaga je. Jangan risaulah, ni amanah yang aku bagi pada engkau. Kemudian yang ayah 3 orang ni pun jagalah. Seorang ayah jaga. Sampai umur 21 tahun, aku akan panggil anak-anak aku balik kepada aku. Dah sampailah umur 21 tahun. Dia call lah anak dia yang pertama yang berada di Kota Tinggi. Kenapa saya nak Kota Tinggi juga? Sebab saya dulu dah lahir kat Kota Tinggi. Saya nak lah Kota Tinggi tu. Saya lahir dekat Kota Tinggi. Jadi dia call anak dia. Nak kenal tak ni? Siapa ni? Ni Mok ni 24434. Mok ni. Kenapa Mok? Kenal lah. Sebab nombor tu memang kenal lalu lah. Rupa belum pernah tengok lagi. Jadi bila
apa ayah cerita, selama ni kalau nak kau tahu yang bagi duit, yang bagi kesenangan kepada kau ni, mak kau yang bagi, bukan aku pinjam je. Yang bagi sama ni mak kau lah ni bagi. Sebab tu ahli syurga, dekat syurga, nikmat yang paling besar sekali bukan syurga. Nikmat dekat syurga yang paling besar sekali bukan dalam syurga tu. Tapi nikmat yang paling besar sekali ketika mana Allah berfirman, salamun. Allah bagi salam kepada orang-orang yang beriman dekat dalam syurga. Allah bagi salam. Nikmat yang paling besar sekali dekat syurga bukanlah nikmat kita dapat minta apa walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Bagi mereka buah-buahan apa saja yang mereka minta dapat belaka. Itu bukan nikmat besar. Nikmat yang paling besar sekali adalah dapat melihat wajah Allah. Sepatutnya kita selama ni kita rasa senang hidup dekat atas muka bumi ni, sepatutnya kita ada satu perasaan tanya-tanya, siapa yang bagi pada aku? Aku nak jumpa dengan dia. Contohlah, sebelum kita nak habis cerita tadi tu, contoh, ada seorang lelaki ni, dia nampak ada seorang baby lahir. Dia kata, aku sayang dengan baby ni, tapi bukan anak aku. Bukan anak aku, dia ni bukan anak aku, dia ni anak orang, tapi aku sayang sangat pada dia. Dia pun cakaplah pada si ibu ni, boleh tak kalau saya nak tanggung semua perbelanjaan dia. Daripada A sampai Z, aku tanggung belaka. Daripada sekolah rendah bagi duit. Ni anak, ni pokcik tu yang bagi. Siapa pokcik tu? Mami. Tak tahulah dia nak bagi, dia masuk dalam akaun ni kad, dah masuk sekolah menengah, ambil kad ni, nak duit semua dekat sini belaka. Masuk U yang terbaik pula dia dapat walaupun gagal sekalipun. Sebab apa? Sayang sangat-sangat pada budak ni. Lepas tu bila dah habis belajar, bagi kereta semua kali, bagi nikah, bagi rumah, kita akan tertanya-tanya, siapa yang bagi? Lama-lama bila dapat nikmat yang banyak macam tu, lama-lama akan terdetik dalam hati kita, sebenarnya siapa yang bagi? Nak sangat jumpa orang tu. Nikmat yang besar masa tu yang kita nakkan bukanlah duit setiap bulan tu, tapi yang nikmat yang paling besar kita tengok siapa yang bagi selama ni. Jadi yang si anak ni, yang nombor satu ni, ayah kata, selama ni yang bagi duit belaka ni, mak kau bagi tu, gilah balik. Ambil kunci kereta ni, pergi balik. Abah tak tahulah, abah jalan macam mana saya nak balik Kelantan ni, bah. Lalu je, ikut ke Mersing sana. Lepas tu nanti dah sampai tempat tu, tanyalah orang, macam mana jalan untuk pergi ke Kelantan. Dia pun sampai dekat Pekan, tanya, macam ni Kelantan pergi ke Kuantan tanya, sampai Kuala Terengganu tanya, sampai ke Jetih tanya, sampai Besuk tanya, sampai kat Macan tanya, sampailah dekat Rantau Panjang. Tanya mana rumah ni? Oh, sini rumah dia. Jumpa. Apa perasaan mak dia? Dia tak pernah jumpa aku. Dia mengaku aku mak dia. Dia usaha untuk kembali kepada aku, dan dia belajar cara kembali kepada aku, dan dia kembali kepada aku. Tu ciri-ciri orang yang an'amta alaihim. Kita mengaku Allah itu Tuhan. Kita usaha untuk kembali kepada Tuhan. Kita belajar cara untuk kembali kepada Tuhan. Kita bertanya kalau kita tak tahu, dan kita sampai kepada Tuhan. Yang kedua, call anak yang kedua. Jadi mak ni pun nak bagi belaka lah. 1/3 harta milik kau lah ke. Sign dapat tanah 1/3 daripada 80% tanah kat Kelantan, milik dia. Anak yang kedua dekat Johor Bahru. Allah, abah, malah pergi Kelantan. Tak apa, saya duduk sini lah. Saya tahu tu mak saya ni 2, 3, 4 tahun dah, tapi saya tak nak balik Kelantan. Orang yang kedua, orang yang mengaku bahawa Allah itu Tuhan dan tahu macam mana cara untuk kembali kepada Tuhan, tapi dia tak nak balik. Ada tak orang macam ni dalam masyarakat kita? Ada kan? Dia mengaku Allah Tuhan. Sebab tu orang Yahudi ni, Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapakah dia yang menciptakan langit dan juga bumi? La yaqulunna. Kan apa saya biasa sebut, wala nuziqanna. Maknanya pasti kami akan bagi mereka merasai. Tapi bila la yaqulunna,
Maknanya pasti wahai Muhammad, mereka akan kata, la yaqulunnallah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai sekiranya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah dia yang menciptakan langit dan juga bumi? Pasti confirm aku katakan dia akan kata Allah yang cipta. Maknanya orang Yahudi ni dia tahu bahawa Allah Tuhan. Dan dia tahu macam mana cara untuk kembali, tapi dia tak kembali kepada Tuhan. Ada tak orang macam tu dalam kalangan kita, walaupun dia bukan daripada orang Zionis sana? Ada kan? Dia tahu, mengaku Allah Tuhan, tapi tak nak kembali. Itulah. Sebab itulah Allah tak spesifikkan ni orang Yahudi. Cuma ciri-ciri dia, itulah orang dia. Dan yang ketiga, anak yang ketiga ni pun dia tak kembali. Itu maghdubi alaihim. Ciri-ciri dia mengaku Allah Tuhan, dia tahu macam mana cara untuk kembali kepada Tuhan, tapi dia tak nak kembali kepada Tuhan. Tak nak belajar, tak nak kembali, tak nak. Yang ketiga pula, call anak yang ketiga, Allah, anak, saya nak kembali. Nak. Abah, saya nak balik Kelantan, nak jumpa dengan mak. Abah, Kelantan kat mana? Kelantan hujung sekali. Dia pun ambil kunci kereta, pergi jalan straight. Abah kata hujung. Tak nak tanya orang ni. Tak nak tanya. Tak nak belajar sikit abu. Ikut otak dia je. Straight lagi. Tak ujung lagi ni. Straight lagi. Akhir sekali sampai dekat tempat tu, dia pun tak ujung lagi ni. Tak apalah, kita buatlah muka mak kat sini. Kita buat muka mak dekat sini, lepas tu letak sinilah Kelantan. Itulah ad-dallin, sesat tu. Dia pergi sampai ke air keruh. Tak ujung lagi ni, ada jalan lagi ni. Straight lagi sampai KL. Tak ujung lagi, jalan lagi ni. Straight lagi sampai ke Kedah, sampai ke Perlis. Habis hujung dia pergi. Dah lah dia kata, mana mak ni? Kata mak dekat hujung sekali. Tak ada mak. Dia buat mak dia kat situ. Dia buat mak dia kat situ. Lepas tu dia pun tulis sini, inilah dia Kelantan. Itulah orang-orang Nasrani, bila mana dia tak faham apa yang dia baca daripada kitab-kitab Zabur, Taurat dan juga Injil, dia ubah seperti mana dia nak supaya dia faham. Ada tak orang macam tu dalam kalangan kita ni, masyarakat kita? Ada. Orang yang nak kembali, dia tahu bahawa Allah itu Tuhan. Orang Nasrani dia mengaku Allah Tuhan. Sebab tu dia nak guna perkataan ilah. Kan? Yang masa dalam 10 tahun lepas, gereja nak gunakan Allah dalam Bible dia. Sebab apa dia nak guna? Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia tahu, dia sedar Allah itu Tuhan. Dia nak guna nama Allah dalam kitab dia. Jadi dia nak kembali kepada Allah. Dia tahu Allah Tuhan. Dia nak kembali kepada Allah, tapi malangnya dia tak nak belajar cara untuk kembali kepada Allah, dan dia menyimpang jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadi sampai macam tu. Maknanya kita sebagai, kalau kita nak dapatkan an'amta alaihim, yang pertama sekali kita kena mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Dan yang kedua, kita kena usaha untuk kembali, kita belajar cara untuk kembali, kita pergi, dan akhir insya-Allah moga-moga kita sampai kepada Allah, dan Allah kurniakan kepada kita Jannatul Firdaus, dengan syurga Firdaus yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi itulah. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, takkan lari daripada 3 golongan ni. An'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, dan juga ad-dallin. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah ni dia menceritakan tentang hampir, bukan hampir lah, untuk ayat yang akhir tadi itu lebih daripada separuh dalam Al-Quran ni menceritakan tentang tiga golongan ni sahaja. Sebab tu kalau kita tahu konsep macam mana cara untuk dapatkan an'amta alaihim, sudah cukup dah. Iaitu apa? Kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan, dan kita usaha untuk kembali kepada Tuhan. Kita belajar cara kembali kepada Tuhan, dan kita buat. Kita menuju kepada Tuhan, insya-Allah. Dan yang ad-dallin ni saya nak kongsi sikit lah. Tentang satu video lah yang saya pernah tengok jugalah.
Saya pernah tengok orang tanya pada saya tentang hukum ni. Cuma kadang-kadang kan kita buat, bila mana kita tak ada ilmu yang betul dalam ibadat ni, kadang-kadang tu juga boleh membawa kepada kita sesat. Antaranya dalam solat. Saya sedih bila ada orang yang bertanya kepada saya, boleh tak dalam keadaan dia batuk dia tinggalkan solat? Boleh tak dalam keadaan dia batuk dia tinggalkan solat? Cakap, kenapa? Saya nak baca bismillah bismillah batuk. Nak baca macam mana? Lah tinggal solat. 5 hari tinggal solat sebab batuk. Cakap, Masya Allah, kesian orang macam ni. Sebab apa? Sebab sepatutnya pendidikan ni dia dapat awal lagi, bukan pada umur 30-40 ni. Pendidikan ni sepatutnya dia dapat awal daripada ayah dia, daripada mak ayah dia. Bukan semasa dah umur 30-40 pun masih keliru tentang solat ni. Solat ni bukannya satu ibadat yang boleh kita tinggalkan macam tu je. Satu sahaja sebab yang kita boleh tinggalkan solat, bila mana kita tidur je. Tapi kalau tidur masa tu pukul 3 kita tidur, nak solat lepas bangun, itu dosa lah. Jangan main-main yang tidur tu. Tidur yang dikira tak dosa kalau tertinggal solat, tuan-tuan tidur pukul 11, bangun pukul 6 petang. Tidur pukul 11 pagi tu, bangun pukul 6 petang. Zuhur tu macam mana? Zuhur tu lepas bangun, pukul 6 dah ni. Pukul 6 pergi ambil uduk, solat. Tunai, jangan qada. Ni khas untuk orang yang tertinggal solat disebabkan tidur. Sebab Nabi SAW pernah dalam satu peristiwa tu, Nabi tertidur waktu subuh. Nabi bangun lewat dekat pukul 7 lebih, lepas habis subuh baru Nabi terbangun. Jadi Nabi pun lepas terbangun, Nabi ambil uduk, solat subuh secara tunai. Sebab apa? Waktu tu Allah khaskan untuk dia dikira sebagai wajib muqayyad, yang terikat. Dia wajibul muwassa' dengan wajibul satu lagi dia muwassa' luas, satu lagi yang sempit. Sempit saya lupa. Wajibul muwassa' dengan wajibul muqayyad. Gitulah lebih kuranglah dia waktu yang Allah sempitkan khas untuk dia sahaja. Tapi jangan sampai kita nak iron baju dululah. Yang tu tak kira. Kalau iron baju dulu, nak solat subuh, qada. Bukan tunai. Yang ni khas. Tapi kalau dah hari-hari bangun pukul 7, tuan-tuan tak payahlah nak mimpi yang tunai tu itu kena qada lah tu. Kalau dah hari-hari, kalau bukan hari-hari pun selang sehari. Hari ni bangun pukul 6. Esok bangun pukul 7, tunai juga. Lusa bangun pukul 6. Tulak bangun pukul 8. Tak boleh lah yang tu. Yang tu jangan ambil hukum ni. Hukum ni Nabi sekali tu je. Nabi sekali tu sahaja. Kalau kita dah dekat dengan setahun dah, tak pernah tinggal, tak pernah solat subuh lewat, memang solat awal je, sekali jadi, boleh. Waktu setahun pula sekali jadi, boleh lah. Tapi kalau dah main selang sehari, dia ada orang yang bukan dosa untuk tinggalkan, bukan dosa, tapi dia mesti ganti, dia mesti solat terus, macam peristiwa tadi. Tapi dalam keadaan lain memang tak ada cara untuk tinggalkan solat. Lepas tu macam mana pula orang yang batuk? Orang yang batuk macam mana? Walaupun syarat dia kena sebut dengan jelas, dengar dekat telinga. Tapi ada kalanya dibolehkan dalam keadaan kita baca dalam keadaan batuk. Macam ada contoh, ada kes. Ni juga dibincangkan dalam kitab fiqh berkaitan dengan orang yang kencing tak lawas. Memang dia setiap dalam seminit dia keluar kencing sikit. Setiap seminit keluar kencing. Macam mana dia nak solat dalam keadaan macam tu? Yang pertama kena pakai pampers. Syarat dia yang pertama pakai pampers sebab suci, kena jaga suci. Dan masa ambil uduk pastikan kita dah bersihkan dulu. Bersihkan dulu najis, ambil uduk, kemudian solatlah. Tapi wuduk tu hanya sah untuk solat sekali tu sahaja. Lepas tu dah tak boleh. Macam tu juga dengan orang yang gila. Macam mana orang yang gila ni? Dia asal sampai waktu ni sejam je, dia gila. Dia akan gila sejam, 2 jam, lepas tu dia okey balik. Yang okey tu wajib solat. Yang tak okey tu tak wajib solat. Dia ada orang yang gila sekejap. Ada gila sekejap, lepas tu okey balik. Gila sekejap, okey balik. Dia memang dibincangkan dekat dalam
kitab fiqh berkaitan dengan hukum-hukum ni. Memang ulama-ulama dulu dia banyak bincang benda-benda macam ni. Banyak sangat bincang. Benda-benda macam ni, diorang memang orang yang terlalu sukakan ilmu. Banyaklah. Macam contohlah, saya nak cerita tentang satu ni juga dibincangkan dalam kitab fiqh. Contoh di SKJ ni, Kampung Jaya ni, contohlah, ataupun Kemaman. Tuan-tuan dan puan-puan biasa solat jemaah dekat masjid kan. Biasa solat jemaah dekat surau, tak pernah tinggal walaupun sehari. Tak pernah tinggal walaupun satu waktu. Tiba-tiba satu hari itu hilang baju. Tuan-tuan buka almari, baju hilang, seluar hilang, kain hilang, tak ada laka. Satu Kemaman tak ada kain laka. Mana ulama boleh bincang benda-benda macam ni? Benda-benda yang tak pernah terfikir pun akan terjadi. Tak ada laka, kain langsir semua tak ada, nak tutup tak boleh. Macam mana cara untuk solat berjemaah dalam keadaan kita? Ni orang, kalau kita solat rumah, kita orang dulu nak juga solat jemaah. Macam mana cara untuk solat jemaah dalam keadaan yang macam tu? Dalam keadaan tak ada pakaian belaka. Dalam mazhab Syafi'i ada kata dalam mazhab-mazhab lain ada yang kata solat imam kena duduk sebaris dengan makmum. Imam duduk sebaris dengan makmum. Ada yang kata imam duduk depan. Ada yang kata solat jangan sampai sujud lah. Sakat rokok pun jangan, tunduk-tunduk kepala sikit je. Dia cakap, solat rumah lah, susah apa? Itu kita. Tapi ulama-ulama zaman dulu memang dia fikir macam tu. Macam contohnya lagi, ni antara isu-isu fiqh. Maknanya begitu ulama-ulama zaman dulu ni dia sangat-sangat menitik beratkan hukum-hukum yang dia buat untuk kita, yang dia fikirkan untuk kita semua. Macam mana dalam keadaan kita batuk. Tapi ada juga orang yang ni lah Abdalli ni, dia tak nak belajar ataupun dia belajar dengan ilmu yang salah. Dia tak nak belajar ataupun dia tak nak kaji dengan cara yang betul tentang ganti solat. Ganti solat. Sebenarnya dia kata nak ganti solat, satu solat harganya 1 cupak beras. Allah mudahnya lah ganti solat, satu solat 1 cupak beras. Dia kata kalaulah orang ni tinggalkan 2000 solat, 2000 waktu solat, maknanya dia kena bayar 2000 cupak beras. Kalau ditukarkan kepada ringgit, kita ambil contoh 2000 ringgit. Kalau orang ni tinggalkan solat sebanyak 2000 waktu solat bersamaan dengan harga 2000 ringgit, tapi orang ni ada 1000 je, macam mana cara untuk dia bayar solat? Solat ni dikatakan, ulama-ulama kata, kalau nak bayar dengan 200 rakaat solat sunat pun tak boleh. Solat fardu, 1 rakaat solat fardu, nak gantikan dengan 200 rakaat solat sunat pun tak boleh. Tapi dia boleh bayar dengan fidyah je. Dia kata siapa yang tinggalkan solat, dia kena bayar dengan fidyah. Mudahnya bayar fidyah. Dia kiaskan kepada puasa. Dia kiaskan kepada puasa. Kalau nak kiaskan kepada puasa, kita tengok kias yang betul lah. Okey, contoh kalau kita nak kiaskan kepada puasa. Kalau puasa, orang yang tinggalkan puasa, adakah dia kena bayar fidyah? Fidyah dan ganti. Bukan fidyah saja. Solat, kedudukan dia rukun yang kedua dalam rukun Islam. Puasa rukun yang ketiga. Maknanya, kalaulah puasa kena ganti dan fidyah, apatah lagi solat. Mesti kena ganti dan fidyah kalau betul nak pakai kias. Kalau betul nak pakai kias. Kalau tak nak ambil dalil lah, nak pakai logik akal semata-mata. Nak pakai logik akal semata-mata, dia kena ganti dan juga fidyah. Baru betul. Bukan fidyah saja. Ni ada siapa yang ajar, okey, siapa yang nak ganti 2000 solat, 2000 ringgit tapi dia ada 1000 je. Bawa mari saya. Bawa mari saya beras 1000 ringgit tu, bawa mari saya, nanti saya tolak balik. Tolak balik yang 1000 ringgit tu, beras harga 1000 ringgit tu saya tolak balik. Lepas 1000, bagi balik. Bagi balik 1000 lagi, 2000. Ya Allahu Akbar. Ni lah Abdalli ni. Ni panggil Abdalli. Tak nak belajar. Dia nak kembali kepada Allah.
Dia nak kembali kepada Allah. Dia tahu Allah itu Tuhan. Dia nak kembali kepada Allah, tapi tak belajar cara macam mana untuk kembali kepada Allah, dan dia sesat lain. Kita jangan sampai jadi macam ni. Bayangkan dia boleh kiaskan dengan fidyah puasa, lepas tu dia main tolak-tolak macam tu je. Dia main helah dengan Allah. Dia main helah dengan Allah. Dia nak main-main dengan Allah. Dia ingat Allah tak tahu ke? Sedangkan Allah pun sebut dalam Al-Quran, apa wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik ni, bila mana dia solat dalam keadaan yang malas. Dia ingatkan aku tak tahu. Dia cuba untuk menipu aku. Yang aku tak tahu. Macam tu juga. Ada berlaku kes dekat kampung saya, dekat Pasir Mas lah. Saya ingatkan isu ni hanya dekat kampung je. Rupa-rupanya sebar luah dah. Siap ada YouTube video semua ada. Ada fidyah puasa. Fidyah puasa. Nenek mertua saya cerita yang mana orang tu dia nak bayar fidyah puasa dia nak bayar pada orang ni sebab tahu orang ni dia dah pakat dah orang ni tolak Dia bayar fidyah puasa, orang yang tolak balik. Contoh kena bayar fidyah, tak nak bayar dalam bentuk beras, nak bayar dalam bentuk duit. Kena bayar duit dalam 500 contohnya. Dia ada 500 tapi dia nak 200.5. Cakap, aku boleh bayar fidyah pada engkau, tapi pulangkan balik 200.5 pada aku. Dia bayarlah 500 fidyah. Selesai. Ambillah kamu 200.5. Dia pakat macam tu je. Memang pakat, memang berlaku dekat kampung. Saya ingatkan dia dekat kampung saya lah. Saya ingatkan benda ni berlaku dekat kampung je. Rupa-rupanya besar-besaran dah berlaku. Sampaikan orang tu ajar, kalau 2,000 saya boleh tolong lah. 2,000, dan dia cerita benda tu kat masjid saya tu yang saya stres saja. Cerita benda tu dekat masjid kepada orang-orang kampung, pada orang kampung, dan dia cerita benda tu, ramai yang ikut dia, cara dia. Sampailah dekat kampung saya pun dia ikut cara dia. Cakap, masya-Allah. Bahaya benda-benda ni nak sampai dekat masyarakat kita. Kalau nak gunakan kias dengan kias yang betul. Kalau betul lah nak pakai kias. Sedangkan hukum dah ada dah. Solat dengan puasa, solat lagi tinggi daripada puasa. Martabat solat, as-salatu imaduddin, tiang agama. Puasa orang sakit boleh tinggal, solat sakit tak tinggal lagi. Patuh kaki tak tinggal lagi. Kecil manis tak tinggal lagi. Kalau puasa kecil manis boleh tinggal, sebab kalau tak makan dia lemah. Boleh bagi mudarat. Solat kecil manis kena solat lagi. Nak kata tingginya martabat solat. Kalau puasa tu kena ganti dan fidyah, sepatutnya solat kena ganti dan fidyah 2 kali ganda. Betul. Nak sangat sedekah. Dia kata kalau contoh solat tu 10,000. Janganlah bagi 1,000, letih nak nolak. Bagi beras harga 1,000 kan? Bagi beras harga 1,000 ke dia tolak balik. Ambil lah balik. Saya tak nak beras ni. Dia bagi balik, tolak balik sini. 2,000 dah. Tolak balik 3,000 dah. Sampai 10,000. Kalau yang 10,000 janganlah bagi 1,000, bagi 5,000. Mudah sikit saya tolak sekali je lah. Ni main 1,000 nak tolak 10 kali letih juga. Cakap Allah. Dia kata bawa mari dia. Bawa mari dekat tempat dia. Dia akan tolak lah. Dia pakat macam tu. Masya Allah. Saya pun dah ada cakap macam mana lah saya nak sampaikan pada orang tu. Jadi sebelum disampaikan pada orang lain, saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan dulu bahawa bila kita nak kita memang ada keinginan untuk kembali kepada Tuhan, tapi pastikan kita belajar. Kita belajar dengan cara yang betul, bukan dengan ikut logik akal semata-mata, sebab ada perkara dalam Islam ni dia luar daripada logik akal kita. Kenapa Allah ada dekat dalam Al-Quran Alif Lam Mim yang kita tak faham? Alif Lam Ra yang kita tak faham. Maknanya sepandai mana pun kita belajar tinggi-tinggi macam mana pun kita, ada benda yang kita akan tahu sampai bila-bila. Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kita ni lemah. Alif Lam Mim, tuan-tuan belajar bahasa Arab tinggi-tinggi macam mana sekalipun, setinggi mana pun tuan-tuan belajar, tuan-tuan ada PhD dalam bahasa. Tuan-tuan ada 3 PhD dalam bahasa. Habis semua syair-syair Arab tuan-tuan hafal belaka. Tapi tetap dalam Al-Quran Alif Lam Mim tak tahu pas bila-bila. Lemahnya kita. Sebab itulah Allah turunkan Al-Quran dalam keadaan ada yang kita tak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa tu apa? Tak tahu. Ada benda yang kita tak tahu. Jadi jangan serabut-serabut kepala, sebab tak penting pun untuk kita tahu dan untuk kita faham, sebab memang Allah sengaja tak nak bagi kita tahu. Sebab Allah nak tunjukkan kelemahan kita sebagai makhluk.
Allah lah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah sahaja. Itulah iktikad kita. Bila mana kita baca ayat-ayat macam ni, kita sedar diri kita bahawa kita ni lemah lagi. Kita belajar habis 5 PhD dalam bahasa. Habis semua syair-syair bahasa Arab kita hafal belaka. Syair Imam Syafi'i kita hafal belaka, syair dekat dalam kitab Adab An-Nusuh kita hafal belaka. Tapi tetap ada benda yang kita takkan tahu sampai bila-bila. Tuan-tuan solat maghrib 3 rakaat. Kenapa 3? Tak tahu kan? Sedangkan dalam solat ni, makin banyak kita solat, makin baik. Yang orang gaduh dalam tarawih itu. Yang ni 8, ni 20. Lagi banyak, lagi baik. Tapi kenapa solat maghrib 3 je? Kenapa tak banyak lagi 5? Sedap sikit. Panjang-panjang. Kenapa solat isyak 4? Isyak waktu panjang. Isyak waktu panjang 9 jam. 8 malam sampai 6 pagi, 9 jam. Zuhur 3 jam, tapi 4 rakaat. Asar 3 jam, 4 rakaat. Isyak 9 jam, takkan 4 rakaat. Mesti kena 12. Kalau kita nak ikut matematik gitu, waktu subuh dengan waktu maghrib, mana lagi panjang? Subuh panjang. Tapi kenapa subuh 2? Maghrib 3? Kita nak ikut logik akal gitu tak? Sampai bila-bila takkan logik. Sebab tu ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kita pandai macam mana sekalipun, ada bab yang kita takkan tahu. Allah sahaja yang maha mengetahui. Kenapa puasa mesti bulan Ramadan? Kenapa tak nak bulan Muharram ke? Bulan Muharram kan bulan haram. Kenapa tak nak bulan Muharram? Kenapa tak nak bulan Safar? Ada benda yang kita tak tahu. Kenapa Allah nak bulan Ramadan juga? Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Itu antara dalil dia. Tapi kenapa bulan Ramadan? Ada benda yang kita tahu, ada juga benda yang kita tak tahu. Kenapa tawaf mesti lawan arah jam? Kenapa tak nak ikut arah jam? Apa beza dia? Kita pusing sama je pusing dia. Apa kesan dia? Tak tahu, kita ikut je. Ikut je. Kenapa kena cukur? Kenapa kena gunting? Kenapa kena sembelih? Apa kaitan-kaitan dia? Kenapa kena sembelih? Sebab mengingat kembali pengorbanan Nabi Ibrahim. Kenapa kena ingat balik? Banyak benda. Kalau kita nak tanya. Tapi kenapa kita tak boleh tanya? Yang sepatutnya kita tahu adalah kita kena sedar bahawa diri kita ni sepandai mana pun kita, ada juga benda yang kita tak tahu, dan Allah sahajalah yang maha mengetahui. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu sahaja. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih kurang dalam 20 minit. Sebab lambat lagi jumpa pula ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang. Insya-Allah untuk pertemuan akan datang ni kita akan masuk dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang menceritakan tentang kekeluargaan, adik-beradik, antara mak ayah, antara pemimpin dengan rakyat. Kita dapat tengoklah macam mana kisah dia. Memang bagi saya kisah yang, dan Allah bersebut ahsanal qasas, kisah yang terbaik sekali, kisah yang cantik, sangat-sangat cantik. Jadi insya-Allah kisah tu kita akan kongsikan dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.